Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muka surat 66. 66. Kalau tengok pada kotak semua huruf ayat perkataan ni kan, semua kotak-kotak tu menunjukkan 3 huruf saja. Betul tak? Ayat muka surat 66 lah. Semua kotak-kotak yang ada dalam buku ni, abada, kebanyakan huruf ni 3. Ada kadang-kadang aja 4, kebanyakannya 3. Untuk hari ini kalimah ata berasal daripada huruf hamzah, ta, ya. Ata. Ata ni dia ada 2 dalam Quran. Satu ata pendek, hamzah pendek. Satu hamzah panjang, ata. Ata dengan ata ni beza makna. Kalau ata datang, kalau ata mendatangkan, yakni memberi. Kalau ata datang, kalau ata mendatangkan. Jadi hamzah tambahan pada depan tu, panjang tu tidak ada hamzah tambahan, menunjukkan mana imbuhan Maksudnya panjang tu penambahan dia mesti lah. Tak kira ke mem ke. Kalau imbuhan bahasa Melayu men kan. Bahasa Arab kadang-kadang huruf hamzah, kadang-kadang huruf hamzah ke depan tu. Kharaja, akhraja. Hak ni kenapa jadi panjang? Sebab dia dah depannya hamzah dah, tambah hamzah lagi. Asal dia ata. Bila panjang jadi ata. Kalau depan dia bukan asal hamzah, tak apa, cara kharaja. Bila tambah dengan hamzah jadi akhraja. Dakhala, tambah dengan hamzah jadi adkhala. Kabura, tambah depan jadi akbara kan. Contoh. Okey, dia kata kalau ata ya'ti makna datang. Sama ata telah datang, ya'ti sedang atau akan datang. Kalau ata telah mendatangkan, kalau sedang mendatangkan, yu'ti. Itu lain. Kalau ata ya'ti, kalau ata yu'ti. Satu lagi asasun. Asasun. Dia ada satu asasun, sin. Satu sa. Kalau sin, asas. Kalau sa, makna perabot. Asasul bait, perabot rumah. Kalau asas, sin, asas, sin. Asas, bahasa Melayu. Kalau asasun, mana perabot. Cukup 2 ni, paling banyak. Kita ngaji Quran pula. Ustaz, Ya, ya. Ustaz Rayhan ni ata tu
mendatangkan atau memberikan dah. Kalau Pendek. pendek ke boleh? Pendek datang. Datang yukti sedang datang atau akan datang yukti. Okey, bukan. Kerana saya tak faham sudah. Kalau pendek, ata. Atau tu betul lah datang. Datang. Bila akan datang, kalau akan datang, ya. Yakti. Kalau tak ada hamzah, ya. Kalau tambah hamzah, yu. Kalau hamzah satu saja, ya. Kalau hamzah ada dua jadi panjang, yu. Yu tu mana ada dua hamzah? Pada madhi. Ata. Jadi yu'ti. Kalau pendek, ya. Kalau panjang, yu. Contoh, amana. Ya minu ke yu minu? Amana. Yu minu. Sebab apa? Ada dua hamzah. Kalau sehamzah, ya. Kalau dua hamzah, yu. Baru faham. Nanti lupa pula tak apalah. Lupa pula tu kan kerja kita. Faham tu kerja kita. Kalau sehamzah, ya. Kalau dua hamzah, yu. Amana, yu'minu, ata, yu'ti. Akala. Yu ke ya? Akala. Ya. Ya, sebab pendek. Kalau panjang, yu. Akala. Tu yu. Contohlah kalau ada akala. Ada wazan akala ni. Ada automak akala. Akala ada. Surah Ad-Dukhan. Dua puluh tiga. 23 tak apalah. Ayat 23 nak beritahu, di samping kita disuruh berserah kepada Allah, ikhtiar kena ada. Di samping kita disuruh berserah kepada Allah, ikhtiar kena duduk depan. Kena ikhtiar dulu baru berserah. Tidak boleh berserah duduk depan. Kena berikhtiar dulu, lepas tu berserah. Kena berikhtiar dulu, lepas tu berserah. Sama ada konteks duniawi atau konteks ukhrawi. Ikhtiar dulu baru berserah. Ikhtiar dulu supaya masuk syurga. Lepas tu berserah. Kalau Allah Ta'ala suruh berserah saja tanpa ikhtiar, mana dia jalanlah siang malam tu. Tapi kenapa waktu malam? Malam tu lebih selamat sebab sebagai nak elok daripada musuh-musuh nampak kita. Kalau malam malam ni dia lebih selesa sebab orang tak nampak. Jadi maklumat takkan sampai ke Firaun. Kalau siang ni orang tengok belakang, orang beritahu. Orang kata Musa kat sini, Musa kat sini. Kalau malam ni tak ada mata-mata. Tak ada orang-orang yang memberitahu perjalanan. Betul tak? Kalau malam. Kalau siang, orang nampak. Malam kalau naik kereta, plat kereta tak nampak kalau boleh jadi. Kalau siang nampak jelas. Muka nampak jelas, plat kereta nampak jelas.
Mana kata dapat jelas. Kalau malam ni kabur sikit. Mana di samping kita berserah kepada Allah, hukum-hukum semasa ni kita kena ambil tahu juga. Wajah kita. Macam kereta. Kan? Samping apa tu kita berserah kepada Allah, kita kena ikhtiar dulu kunci. Kan? Kita kunci dulu. Tak selamat, kunci dulu. Kecuali kalau duduk orang kata kita. Kita duduk kata kita tak apalah. Kalau nak tinggal, kita boleh tengok 24 jam, kita kunci dia. Kalau duduk kat kita dah, duduk kat luar duduk, ya tak kunci pun. Mata kita nampak. Tapi kalau kita akan tinggal dia, kita tak dapat tengok dia 24 jam, kita kunci dia, betul tak? Kalimah fa'asri, fa tu maka, asri tu asal asra. Asra, yusri, asri. Asra mana? Memperjalan, berjalanlah. Dia boleh dua mana. Satu, memperjalankan, atau berjalanlah. Hak ni berjalanlah. Biasa kalimah asra merujuk berjalan pada waktu malam dah. Manakala kata fa'asra ibadi, tanpa kalimah lailan, memang makna malam dah. Kalimah asra ni memang merujuk malam, dia tak rujuk siang. Tapi kadang-kadang sebut tu untuk melahirkan penegasan, supaya tidak ada apa tu barang tak sebut, faham dah. Sebut juga tu dia bagi penegasan. Dalam konteks-konteks kita kena faham, kadang-kadang tak sebut tu jelas dah, sebut juga ada penegasan. Jangan sampai musuh jadi tak jelas. Kan? Sebut malam tu, mana confirm malam. Kan? Jadi kalimah asra ni memang makna malam dah. Contoh pada yang lain, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Tak sebut lailan pun memang asra dah, mana malam dah. Tapi sebut ulama kata sebut lailan juga tu penegasan. Dia tak kata lailatan, dia kata lailan. Apa kesan lailatan dengan lailan? Lailatan satu malam penuh, macam Lailatul Qadri. Lailan separuh malam. Mana mungkin bukan lepas isyak sungguh. Mungkin pukul 12 malam, pukul 1, pukul 3. Mana ambil separuh pada malam tu, keluar. Tapi kalau lailatan, makna start maghrib sampai isyak. Sampai isyak. Start maghrib, dikira malam tu sampai subuh. Dia Lailatul Qadri ni daripada start maghrib sampai habis subuh. Habis subuh. Hatta ni maksud dia, kita kata makanlah ikan itu sehingga kepala. Sehingga kepala ni berhenti ke, dengan kepala-kepala makan. Hatta kat situ. Ha? Hatta dekat apa tu Lailatul apa tu? Salamun hiya hatta matla'il fajri tu. Hatta merujuk pada sampai kepala tak makan kan, dengan kepala-kepala makan. Kepala tak makan, sekat tegak dia makan. Jadi hatta kat situ maksud dia lebih kepada sampai habis subuh. Sampai habis fajar. Habis subuh lah. Makna kita contohlah tak bangun malam, malam Lailatul Qadar tu, subuh tu dapat pahala lagi. Sampai habis subuh, sampai matahari naik, dapat lagi bahagian. Ada. Hatta tu sampai habis subuh. Sampai habis
Alah. Sebab itulah hatta tu berbincangan. Adakah hatta tu merujuk kepada sampai subuh ya? Habis tak? Orang subuh Jumaat dapat lagi saham. Yalah. Mana tak samalah saham bangun sebelum subuh. Tapi bahagian tu ada. Cuma Lailatul Qadar ni makna dia daripada mana? Daripada masuk fajar sampai berlalunya malam. Habis. Naik matahari. Matahari naik habis. Bukan naik masuk separuh. Jadi ikan tu makan habis. Jadi kalau kita kata hatta ni sampai sampai matahari nak naik ni baru naik sikit lah. Baru dia baru kat bawah. Kepala duduk bawah lagi, tak nampak kepala dia. Tengok kepala tu matahari tak nampak lagi. Cuma betul-betul dengan apa? Dengan hujung penjuru tak nampak kepala juga. Kita wahala betul tak? Mana habis subuh lah. Dia naik sampai dia keluar habis. Dia keluar bulat tu. Baru habis subuh lah, habis subuh lah. Ibarat matahari dengan kapal laut lah kita nampak di pasar tu kan. Waktu habis subuh, habis fajar. Bukan sehingga masuk fajar, habis fajar. Lepas tu dia kata innakum muttaba'un. Sesungguhnya kamu muttaba'un, diikut. Innakum muttaba'un. Sesungguhnya kamu pasti diikut. Bukan dikejar, diikut. Jalannya dikejar. Dalam makna asal dia diikut. Diikut dengan sungguh-sungguh. Diikut sebab asalnya tabi'ah. Bila ittaba'ah, ikut dengan sungguh. Ikut sengoti. Wattabi' sabil, ikutlah jalan. Ikut dengan sungguh-sungguh. Bukan ikut ala kadar, ikut dengan sungguh-sungguh. Bila sampai ke laut, nak tanya soalan. Dalam Quran ni ada 3 tempat doa Rabbana afriq alaina sabra. Kat mana? 3 tempat. Kisah Ya Allah Tuhanku, limpahkanlah kepadaku kesabaran. 3 tempat dalam Quran. Sebutkan. Mana 3 tempat yang Allah ajar dalam Quran doa minta kesabaran dalam Quran? 3 tempat. Hah? Ustaz tanya kita tanya Ustaz. Okey, satu tempat sewaktu Musa sewaktu Talut berhadapan dengan Jalut. Ayat apa? Suatu Jalut berhadapan dengan Talut. Waktu Talut berhadapan dengan Jalut, silap terbalik. Waktu Talut berhadapan dengan Jalut. Dengan jalu. Namun
Yaitu ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 250. Ha. Ada. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 126. Surah Al-A'raf ayat 126. Ayat 126. Ya. Ayat 126. Tu. Buat tak? Panjang. Satu lagi Ustaz. Nanti. Tak silap. Aku dia cakap. Sebab orang tadi siapa ada boleh. Betul tak? Apa jadi ini?
Kejap lah. Kita nak cat yang kena silap. Ada 2 ke ada 3 lah kurang. Kejap. Sabar. Takut selama nak keliru. Anda ingat 3. Ya. Oh, mana 2 ya? Bukan 3, 2 je. Silap. 2 sahaja. Silap. Dua je. Dah. Surah Al-Baqarah 250. Surah Al-A'raf 126. Itu saja. Kita kena tulis 2. Kita tengok 2 ni. 2 saja. Anda nak 3 tapi 2 je dah. Kita nak 3, 2 je dah. Okey. Kita tengok 2 ni. Satu, Talut dengan Jalut. Adakah berlaku doa ni berkeadaan hidup mati? Ada tak berkeadaan hidup mati? Perang ni, risiko dia mati. Ada tak doa ni berlaku satu keadaan hidup atau mati? Kan? Peperangan kan? Okay, satu. Yang kedua, doa ahli sihir yang beriman kepada Musa. Lepas tu nak dibunuh oleh Fir'aun. Adakah doa ni berlaku antara hidup mati? Jadi makna dia, doa minta kesabaran hanya boleh waktu ni saja. Boleh. Keadaan tu. Bila keadaan bukan antara hidup mati, tak boleh minta kesabaran, minta afiat. Sebab ada hadis Nabi larang, Nabi tegur. Bila minta kesabaran, bila minta kesabaran, maknanya minta musibah tu lama lagi. Kan? Bila kita minta kesabaran, maknanya kita minta apa tu? Adalah minta musibah tu lama lagi. Sebab kalau tak dapat lama lagi, tak dapat sabar, kita minta kesabaran. Jadi yang kita minta afiat. Kalau sakit minta sihat. Kalau berhutang minta boleh bayar hutang. Kalau balah dengan seseorang minta damai. Gitu. Kalau khianat ke orang minta selesai masalah. Mana benda ni terlerai kan. Kalau minta kesabaran dia ada Ustaz. Kalau minta kesabaran, mana kita minta lama lagi lah. Minta kawan tu kekal dengan perangai lagu tu supaya kesabaran dapat kita. Kita boleh tunai kesabaran tu. Kita minta sabar. Ustaz, kalau minta kesabaran dengan musibah Ustaz. Kalau minta musibah Bukan minta sabar. Kena minta afiat. Minta lawan dia. Minta hilang musibah tu. Tak boleh. Salah. Ayat Quran beritahu lagu tu, hari Nabi larang. minta yang hilang. Jangan kita terpengaruh kita drama. Drama tu lain. Drama. Kan? Dan kita biasa nak kalau kita balas dengan orang ni, kita drama balas dengan suami dengan apa, dia kata apa? Ya Allah, bolehlah kesabaran menghadapi dia. Makna dia minta dah lama lagi perangai lagu tu lah. Lepas tu minta ada ubah sifat. Kita dah selesaikan segera. Ustaz, misalnya terbang Ustaz suami dia. Ya Allah, kita tak nak sabar, jangan tegak mulut. Tak boleh minta sabar. Minta afiat. Tak boleh minta kesabaran, minta afiat. Oh, itulah.
Minta sifat kita berubah, tu afiat. Minta kesabaran, mana panjang lagi kita. Kesabaran ni boleh diminta apabila ujian tu antara hidup mati. Faham ke tak? Sakit, minta kesabaran ke? Jangan, minta sihat. Ha? Sebab tu bila ujian bukan antara hidup dan mati, Tuhan tak ajar Nabi berdoa. Tuhan kata bersabarlah. Bersabarlah. Jadi waktu tu kena sabar. Tapi doa, kalau nak berdoa kan, ista'inu bis sabr was salah. Sabar kena. Waktu doa minta afiat. Sabar ni memang kena sabar pun. Tak perlu minta dah waktu kena sabar. Waktu tu kena sabar. Bila kena minta sabar waktu antara hidup mati. Bila bukan antara hidup mati kena minta sabar waktu minta afiat. Nampak tak? Beza tak? Bukan minta dua. Kena sabar. Kena sabar tu bukan kena sabar pun. Tapi kalau nak minta, bukan minta kesabaran, minta afiat. Faham ke tak? Kalau sakit, minta sihat. Kalau musibah, minta lawan dia lah. Minta lawan dia. Minta hak lawan dia tu. Kalau sakit, lawan apa? Sihat, minta lawan dia tu. Itu afiat. Afiat ni bukan makna sihat. Afiat ni makna lawan kepada musibah tu. Kita kalau afiat-afiat ni kita sihat tak? Afiat ni bukan makna sihat. Afiat ni umum. Fisihatin, sihat tu, faham dah? Afiat ni semua perkara tu baik. Lawan kalau baik bagi sakit apa dia? Sihat. Sakit tak sih, nak sihat. Hutang tak sih, nak bayar hutang. Tu afiat. Ustaz, kalau macam ni Ustaz, kalau ngaji-ngaji tak faham, jadi kita minta kepahaman. Minta kepaham lah. Sabar, kepahaman lah. Jangan minta kesabaran. Minta kepahaman. Kena sabar, minta kepahaman. Bukan minta sabar. Jangan minta. Kena. Waktu minta faham. Mak nak beritahu kita gini, makna dia bila bukan antara hidup mati, sifat tu ada dah, tinggal kena buat. Barang tu ada dah. Tapi antara hidup mati barang tak ada lagi, kena minta. Bila antara hidup mati, barang kesabaran tak ada lagi, kena minta ke Tuhan. Bila bukan antara hidup mati, barang sabar tu ada dah, kena tinggal buat ya. Barang tu ada kita dah. Tinggal tolak lah. Tolak. Kena usaha. Beza tak? Tapi kita kena sabar. Jangan disingkat kita. Jangan minta kesabaran. Jangan minta kesabaran, minta afiat. Kena sabar. Jadi amrullah waktu berlaku musibah yang bukan antara hidup dan mati, pertama kena sabar, yang kedua minta afiat. Mana minta kesabaran tu tidak diperintahkan, malah melanggar perintah. Tuhan suruh lain buat lain. Apa makna dia tu? Tuhan suruh lain, kita buat lain. Lepas tu kita kena ngaji, hak ni kena buat gapo, ada kena buat gapo, ada kena buat gapo. Ketika Nabi Musa AS membawa pergi Bani Israel pada malam hari, sebagaimana yang Allah perintahkan, lalu Fir'aun mengejar mereka, maka Allah memerintahkan Musa mukul laut. Lalu Musa mukulnya sehingga terbelah 12 jalan. Dan ketika itu air laut seperti gunung yang besar. Lalu Musa dan kaumnya melintasinya. Setelah mereka melintasinya, maka Allah SWT merintahkan Musa agar membiarkan laut seperti itu, agar Fir'aun dan tenteranya melintasinya kerana mereka akan ditenggelamkan. Ketika kaum Fir'aun telah masuk ke dalamnya, maka Allah SWT merintahkan laut agar menyatu sehingga mereka, Fir'aun dan kaumnya tenggelam semuanya. Mereka mati dalam keadaan meninggalkan kesenangan yang banyak dari kehidupan dunia.
Dan Allah mewariskannya kepada Bani Israel yang sebelumnya diperbudak oleh mereka. Okey. Zaman Firaun beza sikit dengan Arab Mekah. Arab Mekah tu Tuhan besar dia Allah. Tuhan kecil dia roh. Jadi dia puja belaka, Allah puja, roh puja. Waktu zaman Arab Mesir, dia puja dua-dua. Dia puja roh besar. Dia puja Tuhan besar juga. Tapi Tuhan besar bukan Allah. Tuhan besar dia Firaun. Tuhan kecil dia. Mana Firaun ni, di samping dia mencanangkan dia Tuhan besar, dia suruh pula rakyat dia puja Tuhan kecil. Cuma dalam rombongan tu ada seorang yang bernama siapa? Yang mengubah, yang mana yang pergi ikut Samiri kan? Samiri lah. Samiri ni siapa dia? Samiri. Samiri anak patah. Dengar apa tu kajian mengatakan Samiri ni dia asal usul dia Arab ada dua, satu Arab kuno. Musa dia sebab lepas-lepas ni tak? Mana Samiri ni dia berbahasa Arab. Bahasa Arab dia. Samiri. Tapi duduk dalam rombongan Musa. Tapi dia bahasa Arab. Duduk dengan rombongan Musa. Cuma Samiri ni dia nak ajar kita satu perkara. Apabila kita dalam agama ni kita nak cari otak basuh, kita nak cari pengikut, nak cari pengaruh. Bila kita punya mindset lagu tu, kita letak masuk kita lagu tu, kan? Makna kita tak boleh ajar. Kita takkan boleh ajar hak Allah, hak Nabi kita. Kita ajar hak kita. Tak faham? Apabila maksud kita adalah duniawi, kan? Kita tak boleh ajar hak wahyu. Kita akan cipta hak kita. Kalau kita ada besar pada duniawi tu. Kalau kita masuk kita duniawi tak kira lah, duit ke, pengaruh, semua duniawi lah ke. Maka kita tak akan boleh ajar hak wahyu. Kita akan ajar hak kita. Jadi memang gitu dah. Contoh Samiri Bila dia nak cari dia nak jadi ketua. Maka dia ajar hak Musa ke hak dia? Hak dia. So, tapi dia tak akan ajar hak dia saja. Dia akan sandar hak dia tu ke Musa. Dia kata ni Musa punya juga, dia lupa. Faham tak maksud dia? Kita akan ajar hak kita, tapi kita akan sandar ke Nabi juga. Cara dia. Cinta Nabi ke apa-apa ke. Dan sayang Nabi. Tapi hak kita jaga tu hak kita. Cuma dia selit oleh cinta Nabi, sayang Nabi. Tapi tanya ni siapa punya ni? Kita punya. Faham tak konsep ni? Faham tak? Faham tak konsep ni? Faham tak konsep ni? Daripada zaman dulu lagi, mana kalau kita maksud kita nak asal tak nak cari murid saja, pengaruh orang ramai saja, bukan atas maksud akhirat, wahyu, maka kita akan ada mana dua benda kita kena faham. Satu, kita tak boleh ajar hak Nabi. Kita ajar kita. Dia mau auto dah. Itulah ke asal usul ajaran sesat. Hanya sesat ni sebab masuk dia duniawi sebenarnya. Bila masuk duniawi, maka dia tak boleh ajar Nabi. Dia tak boleh ajar Allah. Dia akan kita juga hak dia. Bentuk-bentuk meh-meh ya. Lepas tu buah nama dia. Ini zikir amalan Ustaz Razali. Contoh bentuk dia. Amalan Ustaz Razali. Okay. Lepas tu saya bawa satu cara. Sebab kalau amalan dia ada dah.
Kan dari sudut akidah ada dah, amalan ada dah, tak boleh jajah kita. Tapi dia akan buatlah betul. Ini amalan Ustaz Razali contoh. Ini contoh. Kalau bentuk lagu tu kita kena faham ni something. Ataupun yang kedua, cara dia jajah ialah dia tak tahu nama dia. Sebab dia pun tak tahu terkenal mana. Dia akan sadar kepada orang terkenal dah. Orang ada nama. Contoh Tok Kenali. Dulu ada lagi satu apa tu ajaran sesat yang telah diwartakan sesat. Tapi orang tu aktif lagi. Dia asal polis. Dia sadar kepada Tok Kenali. Dia kata ajaran Tok Kenali. Buku tu dia jual, buat ada buku tu tulis ajaran Tok Kenali. Padahal tak ada kaitan dengan Tok Kenali. Dia kata Tok dia mengaji Tok Kenali. Ni waktu yang anak-anak Tok Kenali dia cek Tok dia tak ada mengaji Tok Kenali pun. Biasa lagu tu lah. Kan dia sadar pada Tok ni amalan Tok Kenali ni. Tu kena hati-hati. Dia bilik lagu tu dia punya bentuk dia. Dia tak ajar direct, dia tak ajar Allah tak ajar Nabi, ajar dia tu. Cara yang ketiga, dia akan jajah mimpi. Lepas tu dia kata Nabi datang dalam mimpi ajar malam ni. 3 bentuk ni kena hati-hati. Dia bentuk Samiri ni. Dia lagu tu lah. Ustaz biasa dengar ceramah Ustaz Wan Nizam. Pernah. Ustaz Wan Nizam. Dia dah berwarta kan? Nama. Ceramah Ustaz. Tengok dah. Nama. Dia ceramah tu ke tahu dalam ni tapi kita tak dalam. Yalah. Orang ni ada ujian. Orang ni ada ujian dia. Sebab tu kita kadang-kadang kita terujian dengan nama kadang-kadang masalah kita ni. Tahu dah, tengok dah. Orang Kedah. Ha? Tak panggil tadi merah tak panggil. Tak tahu orang Kedah. Ha? Kenapa? Tahu kita. Tapi ayat Quran sebut wa minan nasi may yu'jibuka. Sebahagian manusia ni menajukkan kamu percakapan mereka. Tapi kalau nak tahu ucapan mereka ni betul ke salah, mana baca mana Quran jangan tahu macam kurang. Dia terima ke tak? Tak. Maka tazahilah wa huwa aladul khisam. Dia tu adalah sekerah-kerah hati. Sebenarnya jangan teruja dengan bentuk percakapan. Quran ajar kan. Memang kadang-kadang percakapan dia menajukkan. Tapi kita kena balik asal. Metod Quran ke apa dia? Mesti tulisan. Dia nak menghidupkan tulisan wahyu ke hak dia? Itu je. Lepas tu kalau kita baca Al-Quran, tumbuh. Nak baru kita tahu bahawa bila kita baca Quran, hak kita mengaji ni tak tambah tak kurang. Bagi dia dengar, dia akan tak setuju. Baru kita tahu. Kan? Tadi cakap dia punya lembut, rupa-rupanya Quran pun dia tak tahu setuju mana. Itu je. Kita ngaji Quran habis licin. Kita tengok metode apa dia pakai. Metode telah bulat-bulat ke metode tulisan. Sebab kita tak boleh nak hukum. Tapi Quran tu ajar kita kaedah. Sebab tu jangan terpedaya dengan percakapan. Kan menangis ke apa-apa ke. Tengok baca ayat Quran, huraian ayat Quran ke dia terima ke tak? Saya tengok dia tak boleh terima. Kan? Ada orang dia bermasalah. Quran kita ajar ialah bila tak ada keterangan itu nak setan. Kalau kata ma lam yunzil bihi sultana, ma lam yunzil bihi sultan. Allah ajar kita. Barang tak ada keterangan setan. 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 Ni Quran ajar kita. Tapi dia ajar apa? Barang tak ada keterangan makam tinggi. Tengok. Dia panggil tazyin, dia panggil macam memperindahkan. Barang tak ada harga segabut sampah. Memperindahkan. Jadi orang yang jahil tak ajak. Terujarlah benda tu. Kita tak ada Quran kita kan.
Al-Quran ni kita kena betul-betul jadikan sebagai muhaimin. Cuma kita bukan nak hukum dia, kita nak selamat kita. Dia tak tahu lagi lagu mana. Kita ni jangan telan. Jangan telan. Sebab kalau telan, kalau mati orang lain nanya kita. Kita kena mamah dulu dah. Mamah pada dia. Mamah sekali lah. Dia kadang-kadang orang kata jangan menghukum, jangan menghukum. Ya, jangan menghukum. Allah je boleh hukum. Allah je boleh hukum. Ya, Allah bagi hukum dah dalam Quran. Tengoklah sikit. Kadang-kadang kata jangan menghukum. Ni kadang-kadang tak. Dia cakap kosong-kosong, lepas tu jangan menghukum. Tak patut lagu tu. Tak patut lah. Tak kata kau ya. Kan? Sebab Allah turun neraca dah. Kalau siapa, kalau anda sendiri, kalau cakap menyalahi Quran, Quran ni barang dalaman. Menyalahi Quran. Tak tahu. Luaran menyalahi Nabi. Tak tahu mana. Allah tak neraca dah. Menyalahi Quran, bentuk dalaman. Kalau bentuk akidah, kepercayaan, menyalahi Quran. Tak tahu. Luaran menyalahi Nabi. Tak tahu. Dia neraca tu ada dah. Kan? Kalaulah kita tak bagi tengok neraca, jadi orang yang terawang-awang sangkut lagu tu, bahaya. Dia bahaya. Ajar masyarakat sangkut ke orang. Sebab orang ni dia boleh dua lagi. Orang mana ada neraca, orang. Dia boleh jadi betul kadang-kadang, boleh jadi salah kadang-kadang. Kita kena ajar masyarakat sandar ke tulisan Quran. Kalau Quran kata betul-betul, Quran kata tak betul, gitu. Sebab Quran tak boleh, tulisan tak boleh tipu. Betul tak? Batulah ni kita kena ajar masyarakat kita ni metod yang betul. Metod tulisan, metod hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Metod tu Allah ajar ke Nabi, Allah ajar kita juga. Bila apa-apa benda yang kita tak adalah, kena tanya dia, hal indakum, apakah pada kamu ada sandaran mu kata lagu ni daripada Quran ke, daripada Nabi ke, maka keluarkanlah kepada kami. Kalau kita tak guna metod ni, kena telah ulat-ulat lah kita. Kena jadi masa lah kita. Masalah jadi masa. Masuk neraka juga. Mana? Masuk neraka juga. Lepas tu kita kena mikir. Dia ujian kita lah ni. Dia bagi faham kita ni adalah tanah. Kita ni tanah belaka ni. Quran adalah air. Quran tu ibarat air. Cara sifat air, sifat hujan. Hujan ni dia pergi di kira tempat ke? Kata tempat ni tak tempat ni tak belum tumbuh pokok pun. Dia pun tak dah hujan sini gitu ke? Air tak lagu tu. Air walaupun tidak memberi kesan kepada tanah, tetap air tu curah ke tanah tu. Air ni sifat dia begitu dia. Dia rahmat. Quran ni. Rahmat kepada siapa? Quran ni. Air ni rahmat kepada orang yang betul akidah. Dengan betul akidah, walaupun dia betul akidah dah, tapi Quran ni bantu dia supaya kekal dengan akidah yang betul. Dan rahmat kepada orang yang punah akidah. Dengan mengajar Quran ni, akhirnya dia betul. Jadi Quran ni sifat dia tolong orang. Nak faham boleh? Kita kena jadi wasilah kepada air tu, pada Quran tu. Quran ni bukan kacau daun. Quran ni tolong orang. Kan? Quran ni tolong orang. Dia bukan kacau daun. Dia tolong orang. Sifat Quran ni tolong orang. Sama ada orang tu yang dah betul akidah, akhirnya kekal jadi betul, ataupun orang tu yang punah akidah, akhirnya jadi betul. Dia bukan ganggu orang. Tapi kalau kita tanah tak suka kepada air, masalah kita lah. Kan? Tak suka kepada air. Jadi kalau berlaku apa-apa, air ke masalah, tanah ke masalah. Tanah masalah, tak usah terima air. Air dia sifat dia bantu. Kan? Ada orang ni bila beritahu benda betul, Quran beritahu, tulisan Quran beritahu lagu ni, alhamdulillah lah Quran beritahu kita. Dia bersyukur, dia merasakan
Allah beritahu tu sebagai satu anugerah. Kan? Ada orang ni tak terima. Jadi bukan masalah air, masalah tanah. Tanya pula kita ni tanah jenis mana? Ada lihat. Kalau tanah jenis terima, alhamdulillah. Tanah yang baik. Kan? Kalau tanah baik nak terima, jadi bukan kadang-kadang kita menyalahkan air. Kita masalah sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita kalau beritahu, jangan hukum orang. Kan? Salah orang baca ke, salah mutus terima. Kita kadang terpengaruh juga. Jangan hukum tak baik, tak boleh hukum orang. Saya menghukum ke? Kan saya beritahu je. Bak tanggungjawab Quran, bak salah sekarang ni masyarakat kita ni tak faham. Quran ni kena ngaji habis licin. Konsep Quran ni. Kalau tak boleh kalau lagu ni lah konsep kamu, nak baca Quran tak boleh. Sebab baca Quran sikit hukum orang, baca Quran sikit orang mana. Bak mu faham satu benda, mu faham. Jangan kacau saya. Sebenarnya siapa kacau siapa? Jadi kita kena tajuk ni, kita kena faham molek ni. Sebab syaitan ni sentiasa bisik kita ni, jangan dengar wahyu Allah. Sebab salah cari penasihat. Kalau kita betul cari penasihat, tak salah ni cari nasihat. Sebenarnya Quran nak selamat kita. Syaitan dia kata dia ni batu api. Padahal syaitan ni nak kita supaya kita ni duduk geng dalam neraka. Quran nak tarik kita ke syurga. Syaitan nak tarik kita ke neraka. Kita salah cari penasihat. Orang nak beritahu kita dah selamat kita. Kan? Sebab orang ni ibarat air. Bukan kata apa-apa, dia pahit juga, sirai juga sebab dia rasa tanggungjawab. Nanti esok dapat bagi alasan kepada Tuhan. Sebab surah Al-A'raf dengan cerita apa ikan. Dia ada dua pandangan. Satu buat ikan ni dia ada tiga golongan. Tajuk ikan kan? Ingat tajuk ikan. Cari ikan ada satu, dia ada tiga golongan. Satu golongan hak cari ikan tu. Satu golongan hak cari ikan tu. Satu golongan lagi hak larang cari ikan. Larang orang pergi cari ikan waktu hari Sabtu ni. Satu golongan lagi dia tak larang. Dia tahu salah, dia tak larang. Dia sengak je. Dia tak larang, sengak je. Macam kita lah ni. Nanti orang kata hukum pula. Tak payah benar nak cakap tajuk syirik ni. Kan? Selalu orang dia yang menghukumnya. Saya bukan menghukum. Saya hanya baca Quran saja. Bukan kata saya menghukum tu daripada mana. Sepatutnya kita cakap kita tu degil masalahnya. Sebab ada orang yang serupa kita juga boleh terima. Kenapa pun tak boleh terima? Ada orang yang mudah-mudah gitu boleh terima kan? Tak salah pun. Dia pun punah kita juga. Tapi dia merasakan bahawa ayat Quran tu anugerah. Beritahu dia. Lalu dia pun tinggal pahaman tu. Kita ni duk kecek lagu tu. Seolah nak bagi orang yang mengaji wahyu ni duk sengap lagu tu. Biarlah salah. Lepas tu kadang-kadang orang mengaji wahyu jadi tak saya kecek ketua. Tapi bila azab berlaku, hak selamat siapa? Hak cakap. Hak cakap selamat. Hak yang tak tegur dengan buat kerja tu duduk ke dalam. Tajuk kita hari ni kalau kita tak tajuk Quran, nanya ke orang siap. Dia gini keadaan. Tahu tak sifat anjing? Tahu tak sifat anjing? Anjing ada sifat baik, ada sifat buruk. Tahu tak sifat anjing? Kita anjing ni manusia ke binatang? Anjing. Binatang. Kan? Anjing ni binatang. Kan? Anjing ni binatang. Binatang ni sampai tak ke syurga? Ha? Sampai? Tak sampai. Dia hancur gitu. Mana dalam Quran beritahu binatang tak sampai ke syurga. Yang sampai manusia saja. Manusia kan. Kalau neraka muktamad, lafaz muktamad beritahu neraka ni manusia sampai, jin sampai.
Tapi kalau syurga ni ada khilaf bab jin. Bab manusia memang sampai kalau manusia baik. Jin ni tak jelas. Lafaz tak jelas. Maka bila tak jelas ni, kita serah ke Tuhan lah. Kan? Ada kata sampai, ada kata tak sampai. Betul tak? Okey, binatang. Binatang ni tak sampai ke syurga, lepas wahyu. Tapi kalau kata sampai tu, cerita sampai tu, itu Israeliat. Bukan wahyu, bukan Allah kata, bukan Nabi kata, Yahudi kata. Binatang tak sampai ke syurga. Tapi sifat-sifat dia lah yang menyampaikan seorang ke syurga dan ke neraka. Sifat dia setakat tu. Kalau ada sifat haiwan ni syurga, kalau ada sifat haiwan ni neraka. Dalam Quran ada sebut sifat haiwan kesyurgaan, sebut ada sebut sifat haiwan kenerakaan. Kalau anjing ni dua-dua ada, sifat kesyurgaan ada, sifat kenerakaan ada. Kalau kita ambil sifat ni kenerakaan, kalau kita ambil sifat ni kesyurgaan. Kenapa dia sifat kesyurgaan? Apa tu anjing setia kepada tuan dia. Dia ada 3 setia kepada tuan dia tu. Kenapa dia sifat kenerakaan anjing? Makan tuan. Dalam surah Al-A'raf, kalau kamu jela lidah, kalau kamu halau dia jela lidah. Kan ya? Kamu biar dia pun jela lidah, kamu halau dia pun jela lidah. Maksud apa tu? Maksud dia tidak pernah apa tu sifat tamak dunia tu tak pernah puas dengan duniawi. Tak pernah puas. Allah bagi nikmat banyak dah. Nak lagi. Tak pernah puas dengan dunia. Lepas tu ada sifat satu lagi apa dia? Bila tidak puas dengan dunia, Allah akan bagi satu sifat lagi. Ha? Hilang simpati kepada orang lain. Anjing Kalau dia kalau dapat waktu tulang, dia tak kira anjing lain lah. Dia nak dia seorang. Kalau anjing lain mari dia marah. Hilang simpati kepada anjing lain. Hilang simpati kepada orang lain. Sebab tu orang ni, walaupun dia mengajar agama, tapi kalau dia ada sifat duniawi, dia nak dia belaka. Lepas tu dia hilang simpati pada orang lain. Kau tak apa ni? Kau tak tuduh orang tanpa ada usul siasat, tanpa ada apa? Tanpa ada bukti. Tuduh orang tanpa bukti. Jalan ni lah. Tuduh orang tanpa bukti ni satu benda tak sepati lah. Kita nak cakap tu benda tu kena ada bukti. Kena ada bukti, kena ada hak benda zahir yang kita boleh masuk mahkamah. Baru kita bercakap. Kalau tak ada bukti, betul agama, betul betul yang benar, kan? Jangan cakap saja. Kalau nak cakap dengan bukti, nak cakap dengan bukti, nak cakap dengan bukti, nak cakap dengan bukti. Kita ajar lagu tu. Sebenarnya menguntungkan kita, menguntungkan orang lain. Bila kita ajar lagu tu, kita takkan tuduh orang muka-muka. Kita akan cakap dengan bukti. Cakap dengan bukti tak apa. Masalah cakap seseorang tanpa bukti tak boleh. Apatah lagi mendakwa tajuk agama ni, kena dengan bukti. Kaedah. Setiap dakwah mesti bersama bukti. Bila kita cakap lagu tu, tak ada siapa yang terangnya. Betul tak? Kalau orang ni, kalau nak dakwa satu dengan bukti, tak ada siapa yang terang. Tapi kalau kita dah ajar jenis lagu tu, memang kita jenis lagu tu lah kita. Dengan agama pun jenis yang telah ajar orang, suruh paksa terima tanpa bukti. Kita nak cakap tentang orang lain pun tanpa bukti juga. Salah metod lah kita. Betul lah, metod yang selamat ialah setiap dakwaan mesti ada bukti.
Kepada contoh lagi, hilang simpati. Kalau kita simpati pada orang, kita takkan paksa telah kalau tak jelas. Betul tak? Kita mengajar, awak kena terima ni. Awak telah. Betul tak betul awak kena terima. Simpati ke tak tu? Tak simpati. Macam kita beli jual barang tu tak jelas mana, paksa orang beli. Simpati ke tak? Tak simpati. Simpati ni ialah hak ni kan. Sadaran rujukan dalam lagu ni. Kan? Sampai Nabi Allah ajar ke Nabi, walaupun mu datang dalam bentuk Allah, nak faham? Jangan paksa. Mu tukang sampai saja. Ada bukti tak boleh paksa orang. Nak terima. Ni dah tak ada bukti. Orang tak terima apa? Tak simpati. Tak ada perasaan. Dalam mengajar kena ada perasaan. Makna dalam konteks agama pun dah ada bukti tak boleh paksa orang terima. Ni dah tak ada bukti satu hal, paksa orang terima. Tak terima apa? Orang tanya apa? Cuba kita didik diri kita, setiap benda datang kepada kita bentuk agama ni kena ada lafaz hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kalau kita kata minta dalil, dia kata lafaz kita apa lafaz Quran sikit. Nanti dia kata kita kata pula padahal itu kaedah Quran. Ajar kita lagu tu. Sebab Tuhan ni mahanya bijaksana. Dia tahu manusia dia ada jenis betul, ada jenis salah, ada jenis tak tanggungjawab. Jadi kita ni tak kena. Nak duduk tak boleh. Kena ada selapas untuk jaga kita. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kena apa ayat tu. Nanti kalau minta dalil, dia kata kita nyusahkan dia. Siapa menyusahkan siapa? Mu menyusahkan aku ke aku menyusahkan mu? Faham ke tak? Kau tak agama kena lagu tu. Okey, tengok. Masa kita beli ubat kan? Kita beli direct gitu ke ubat ada 100 riyal. Kita beli direct ke langsung masuk mulut ke kita cek dulu ubat tu. KKM ke cek dulu. Ha? Nak tengok pasti ubat tu betul tak betul, takut dia kan? Takut racun nyamuk ke debu bagi kita. Ha. Tengok dulu tak? Sebenarnya ubat dengan agama mana paling penting? Jadi kalau dia beli ubat dia guna metod kepada agama, maka selamat agama dia. Sebab agama kita ni adalah agama yang kaya dengan dalil, kaya dengan hujah, kaya dengan bukti. Bukan agama asal Islam. Islam pun ada bukti. Kita dah ada bukti belaka. Setiap apa pun ada bukti. Setiap ada bukti. Apa buat semua ada sandaran. Tiba-tiba kita ajar ke masyarakat, jangan tanya sandaran. Tak betul lagu tu. Sebab tu Allah turunkan Quran ni supaya manusia jangan jadi mangsa. Tak rugi kita pegang lagu tu, tak rugi. Bukan menyusahkan orang, tapi menyelamatkan kita. Menyelamatkan dia juga. Kalau kita duk asyik baca ayat tu je, hal indakum, hal indakum. Sebut hal indakum. Ayat Quran ni. Kan? Allah ajar Nabi Allah ajar kita juga. Hal indakum. Hal apa dah hal? Adakah ada pada kamu hal indakum? Adakah ada pada kamu min ilmin, dari ilmu, dari sandaran, barang mari mana? Jadi kenapa Allah tanya lagu tu? Barang tak tahu mari mana tu barang tak betul. Bukan makam tinggi. Tak betul. Cuba tanya. Kita sebut barang tak tahu mari mana, dan kau tak duniawi. Barang ada harga tak? Barang tak tahu mana. Barang tak tahu mana. Ada harga ke tak? Sebut. Barang tak tahu mana. Ada harga ke tak? Ada harga ke tak? Barang tak ada harga tak? Barang tak tahu mari mana tu barang tak ada harga tak? Nak ajar kita barang tak tahu mari mana agama, barang tak ada harga. Dia tegas sikit kita. 148 Ingat? Ayat 148 muka surah 148. 148 juga. Senang 148 muka surah 148 ayat 148. Kena duduk kita kepala ayat tu.
Ngaji tu biar cerdik sikit dah. Biar cerdik sikit dah. Tulis warna biar cerdik sikit. Tu aja jadi cerdik. Nanti kalau kata mana dalil, kata kita dulu lah. Hal indakum min ilmin, sandaran. Sandaran bahawa ni Allah kata, sandaran bahawa ni Nabi kata. Sebab benda luar sebab ni Allah Nabi je, tak boleh. Sandar ke Ustaz Razali tak boleh. Razali bukan orang, bukan Nabi kita. Kita dia tukar ulah je. Mana ada waktu apa tu ibarat authority nak sampai benda waktu suruh telah pun ada. Kita ni bukan Nabi. Kita ni tukar sampai saja, postman je. Faham ke tak? Saya ni postman je, faham ke tak? Mana ada authority nak cakap barang-barang luar asbab ni. Kita kena cakap, kita perlu ada sandaran. Itu nama tanggungjawab. Kan? Saya tidak ada authority. Saya hanya sampai saja. Jadi yang authority yang benda agama ni adalah daripada Allah dan daripada siapa? Nabi. Jadi bila pahala butuh, selamatlah kita. Selama mana kita pegang metod ni, cara ni, memang sampailah kita ke syurga. Kadang-kadang kesian kita. Sudah sampai masanya kita kembali kepada metod yang benar, cara yang benar. Sebab sekarang ni tak jelas. Selama mana kita pegang kepada metod tulisan, insya-Allah kita selamat. Ngajilah siapa pun. Pegang dengan metod Quran, selamat. Sebab Quran ni Allah suruh kita pegang, berpeganglah dengan Quran, berpeganglah dengan Quran, berpeganglah dengan Quran. Pegang tu makna dia faham, molek, pegang sungguh-sungguh. Kita selamat daripada jadi mangsa, insya-Allah. Selamat jadi mangsa sesiapa pun. Mana kalau orang yang bercakap atas tulisan wahyu Quran, maka itu bukti dia tak ada kepentingan. Tapi kalau keluar daripada tulisan, tak ada jaminan dah. Kan? Sebab orang yang ada kepentingan ni, dia akan cakap barang yang tak ada tulisan. Tak ada tulisan, daripada mana? Itu ada kepentingan. Macam Samiri. Bukan daripada Allah, bukan daripada Nabi. Sandar tu sandar. Kan? Sandar kepada cinta Nabi, tapi bukan ajaran Nabi. Faham ke tak? Sandar kepada cinta Nabi ni, cinta Nabi. Tapi ajaran bukan ajaran Nabi, ajaran dia. Tak boleh lagu tu. Kena ingat dalam hadis Nabi ni, Nabi kecewa dengan umat. Ada Nabi menunjukkan lafaz kecewa kepada kita bila kita tak tahu ajaran dia. Kecewa ni dua halau. Buah minum air telaga aku. Lagu ni moga. Kan? Hak aku mu tak jaja, hak jaja orang lain. Lepas tu bila kita dapat hadis kita sanggup rela berkorban nak jajah Nabi. Orang tak sedia. Sebab kita tidak nanya orang lain. Sebab hak kita jajah Nabi. Tapi kalau kita ajar hal lain, orang ambil kita. Kita kan sifat tidak simpati kepada orang lain. Mana kalau betul-betul simpati kepada orang lain, kita akan ajar barang betul. Kita ajar daripada Allah, daripada Nabi. Itu simpati nama dia. Ni kalau ajar barang dia, pasal orang terima terlalu budak-budak ni orang perangai sifat anjing. Dia tidak simpati pada orang lain. Dia tak fikir orang lain lagu mana. Sifat anjing ni sebab keteraka. Dia fikir dia saja. Betul ke tak? Sifat anjing. Sifat tak fikir orang, tak simpati pada orang sifat anjing. Pasal orang terima pun tak. Orang tak terima marah. Orang tanya marah. Kata muka orang. Fikirlah sikit masa depan orang lain ni, kan, berada pada kalau Allah dan kalau Nabi. Kita tak boleh lari daripada dua ni. Sebab dua ni kena jaga molek. Mana kalau kita ni mungkin orang panjang, orang yang dengar kita cakap ni mati dulu. Nanyalah dia. Bila banyak betul barang jelas daripada Allah dan Nabi, dia boleh jaga barang lain. Tak nanya ke orang, kan? Kita kena mikir. Bukan kita keras tak, bukan. Nak kata sifat al-but dalam Quran ni merujuk kepada orang yang tahu agama. Sifat anjing. Dalam surah Al-A'raf, dia ditujukan kepada Umayyah bin Abi Sab. Nama dia Umayyah
Umayyah, nama dia Umayyah. Dia ni sebelum Nabi datang, sebelum Nabi dibangkit, diutuskan, dia ni hidup sama Nabi. Tapi sebelum Nabi diutus jadi Nabi ni, dia ni mengaji Taurah, mengaji Injil, mengaji Taurah. Dia kata Taurah dia tak boleh pakai dah lah ni. Tengok banyak benda-benda karut-barut dalam Taurah. Injil pun dia kata tak boleh pakai dah. Itu zaman dia tu. Banyak benda ditambah-tambah dah, takut tambah. Hak boleh pakai adalah ajaran Ibrahim, dia kata. Jadi dia dalam syair dia banyak syair dah ada sampai sekarang. Dia benci kepada syirik. Dia benci perbuatan Arab Mekah. Dia kata lari daripada ajaran Nabi Ibrahim sebenar. Dalam syair dia sebut syurga, sebut neraka. Bila dia tengok ajaran yang Nabi Muhammad SAW ni, meh dia nak perjuangkan selama ni. Cuma hampir-hampir dia masuk Islam. Yang menghalang masuk Islam, padahal dari segi ajaran dia memang Nabi dah. Seolah apa dia perjuang. Cuma dia tak nak kitab je. Taurah dia tak setuju mana sebab dia tahu tak. Ada takut tambah sebab beza dengan ajaran Ibrahim sebenar. Dia pegang kepada ajaran Ibrahim sebenar, iaitu tidak ada syirik, Allah saja. Kan? Tidak boleh puja roh, Allah saja. Beriman kepada api neraka, ada yang api neraka, ada yang syurga. Meh dah. Kan? Tapi bila datang Nabi Muhammad, dia tak setuju. Apa Nabi jadi Nabi? Tak aku. Kan? Nabi ni anak yatim. Dia kata tak masalah. Satu sahabat aku jadi Nabi. Apa dia? Ada perasaan apa? Perasaan tak puas hati, nak cari pengaruh, dengki. Tak puas hati. Pada dia lah dimasukkan anjing tadi. Dah Tuhan bagi kepahaman Taurat, kepahaman Injil. Tapi dia, kalau dia terima ni, Allah angkat darjat dia. Tapi dia tolak setan pun. Wa kana minal ghawin. Jadi orang sesat. Patutlah kita kena jaga kata patutnya ni. Patutnya iblis ni patutnya kan Adam sujud beraku. Patutnya. Jadi dalam kotak orang agama pun ada sifat dia juga. Jagalah. Kita orang agama ni. Orang anjing ni orang agama. Makna dia tak boleh terima tu sebab dia nak pengaruh. Nabi ni telus, dia bukan nak cari pengaruh. Sifat daripada kecil lagi Nabi ni, dia simpati pada orang lain. Dia guna harta bini dia tu nak habis dah. Tak ini Nabi yang satu. Sebab simpati kepada orang lain. Tapi dia tak ada apa? Tak ada maklumat lagi masa tu. Bila turun Quran, bila dia guna metode Quran, baru dia ubah masyarakat dia. Nak ubah masyarakat tak boleh dengan harta. Wahyu Quran juga boleh ubah. Faham ke tak? Kesimpulan kita hari ini ialah dalam Quran ada sifat-sifat binatang. Ada sifat binatang kesyurgaan, ada sifat binatang kenerakaan. Jadi tajuk Samiri ni jelas Yahudi tak? Yahudi ni kenapa dia tak ada ajar hak sebenar Taurah, hak sebenar Musa? Sebab dia nak ke dunia. Dia ada kitab, dia nak ke dunia. Kitab tu yang mengayakan kita adalah Quran. Makna tu. Ada orang ikut kita ke, tak ada orang ikut kita ke, makna Quran tu lah nilaian kekayaan kita. Makna Quran tu. Sama ada mengikut, tak ada mengikut. Makna tu lah yang mengayakan kita. Tapi tak puas hati. Padahal bila kita pegang dengan makna Quran tu, kita lah yang paling kaya. Ni Allah Isya ni. Pegang dengan makna tu, kita lah paling kaya. Dari sudut hakikat, walaupun tak ada apa-apa. Nabi ni, kekayaan Nabi ni bukan merujuk kepada harta dia, merujuk kepada pepegang dia pada Quran tu. Maka Nabi lah paling kaya. Sebab Allah beritahu Nabi paling kaya. Sebab apa? Sebab Quran tu. Sebab tak tanya siapa paling kaya, tanya orang bagilah. Kita mana kita tahu, tak betul. Acong ke Ameng ke, bukan kita bagi.
Yang Tuhannya bagilah. Tuhan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala siapa boleh kaya? Allah tu memang dah. Siapa yang paling banyak Tuhan bagi nikmat dekat dunia ni? Nabi ya. Neraca mana? Quran tu. Kalau kita nak kaya juga, Quran ni lah mengkayakan kita. Quran ni. Cuma kaya tu tak nampak lagi kat dunia. Akhirat esok nampak. Tak nampak lagi ya. Kalau nampak tak berlaku. Sebab Allah kata huwa khairun mimma yajma'un. Quran ni lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran ni. Quran ni lebih baik pada kita kumpul ni. Nilaian dia tu masuk akhirat lebih kaya daripada kalau bumi ni beremah 2 kali emas. Makna laut tani dengan makna Quran yang kita mengaji ni ke air esok. Makna Quran tu lebih besar lagi. Cuma tak terzahir kat dunia je. Dunia macam tak kan. Beruntunglah orang pak menerima hakikat Quran lah paling berharga sekali. Cuma alam dunia tak nampak. Macam kita tak. Kita dapat duit pound, dapat duit pound. Kita boleh tahu tak nilai pound tu kalau duduk Malaysia? Mana nampak kena pergi tempat dia baru tahu nilai ya. Duduk negara tak keluar negara tak nampak lagi. Kan? Kena pergi baru nampak. Lepas tu kita kata apa? Orang kena pergi dulu. Kena pergi dulu. Sebulan ni. Jadi kesimpulan untuk hari ni itulah penting kan? Makna dia mengaji ni biar cara yang benar, metod yang benar. Setiap benda yang kita terima kita kena ada tanggungjawab untuk diri kita, iaitu kita kena tahu sandaran ni daripada mana. Bila kita puas hati baru kita buat, baru kita terima. Kalau tak puas hati jangan. Kalau beli barang kita lagu tu, selagi tak puas hati kita tak beli. Macam kita beli kereta, apa makna kita puas hati? Geran tu ada, kita nak beli kan, baru kita keluar duit. Betul tak? Jelas baru kita nak nikah. Kenapa hati kawan orang Islam ke tak? Ada keturunan siapa-siapa tahu? Baru kita kahwin dengan dia. Jelas. Mak kita marah tak? Mu kahwin siapa ni tak tahu mana. Contoh tak? Dari sudut jelas baru kita buat keputusan. Agama lagi penting. Sebab pastikan jelas baru kita buat keputusan nak ambil ke tak. Kan? Bila tengok Quran kata, oh tak apalah kita ambil lah. Tengok ni Nabi kata kita ambil lah. Hak tak jelas jangan ambil. Jangan nanya kita. Sebab Allah beritahu orang yang metod tak betul ni tak sampai ke syurga. Hak metod yang selidik, baru puas hati, baru terima, inilah sampai ke syurga. Kalau metod B tak sampai, metod ni telah bulat-bulat tak sampai ke syurga. Metod cek dulu, pastikan dulu barang ni barang betul-betul ada sandaran, baru kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.